Quran. So Allah letak awal-awal dia punya chop dia, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Aku dah ceritakan sebaik-baik, aku akan ceritakan sebaik-baik kisah. Bila kata sebaik-baik kisah, inilah memadailah 111 ayat ini jelah versi kita. Versi kita, sebab itu pun Nabi pun tak cerita panjang. Melainkan kalau ada tambahan daripada Nabi, kita terimalah, sebab Nabi dengar daripada Jibril. Apa yang Nabi dengar pun hadis juga, kalau dia sahih, wahyu juga. Okay, ada setengah ulama mengatakan wahyu juga, sebab Nabi tidak bercakap daripada nafsu dia. Nabi cakap apa datang daripada Allah. So sebaik-baik kisah bima auhayna ilaikal hadzal Quran, dengan apa yang kami wahyukan dengan Al-Quran ini, dan sesungguhnya wa in kuntum min qablihi, dan sesungguhnya kamu dahulu sebelum ini la minal ghafilin. Bila kata la, ada lam, dia lam taukid, lam penegasan, lam menunjukkan benar-benar kamu sebelumnya orang yang lalai. Bukan Nabi kata, Allah nak kata Nabi ni lalai sampai tak buat kerja ke apa. Maksudnya lalai ni, kamu tak kisah pun cerita-cerita ni sebelum ni. Anda tak ambil tahu pun Yusuf ke apa, nak ambil tahu apa kisah Nabi Yusuf dengan orang duk sembah bahala apa semua. Jadi kisah-kisah itu tak terfikir pun oleh benak Nabi. Di sini juga menunjukkan bahawa membatalkan hujah orang yang mengatakan Nabi pernah belajar dengan orang non-Arab sebelum ni. Sebab apa ada yang mengatakan bahawa Nabi belajar Quran ni dengan orang bukan Arab. Jadi Allah kata tak, sebelum ni Nabi tak ambil pot pun. Nabi adalah orang yang ghafilin. Nabi lalai daripada kisah-kisah ni, sebab Nabi tak rasa kisah ni penting. Tapi apabila Allah ceritakan, kisah itu jadi penting, sebab dia jadi wahyu. Okey. So Allah kata, kami sampaikan kepadamu kisah yang paling baik. Maka sikap kita pun sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai pembaca Al-Quran, kita letakkan bahawa kisah yang Allah akan sampaikan kepada kita selepas ini sahajalah versi yang kita tak tahu. Versi-versi lain adalah versi-versi tanggapan sahaja. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Dan kita tak kata salah pun, sebab kita pun tak tahu. Mungkin boleh jadi betul, boleh jadi memang Yusuf kahwin pun dengan Zulaikha tu, boleh jadi betul. Kita tak boleh ekstrim pula dalam perkara tu, sebab kita tak tahu. Kalau kita kata salah, mana ada dalam Quran, mana kamu tahu salah? Orang still boleh argue. Cumanya sikap kita, Allah tak cerita macam Allah kata, Nabi kata bagaimana sikap kita terhadap Israeliat, kisah-kisah yang datang daripada Bani Israel. Boleh cerita, boleh sampaikan, tapi orang kata kita tak menolak, kita tidak menerima. Sekadar orang kata untuk penyedap cerita tu boleh, selagi mana dia tak mengganggu kisah yang asal. Kalau dia mengganggu kisah yang asal, menunjukkan bahawa Nabi Nuh contohnya dalam Bible dia mabuk ke apa, yang tu kita tak boleh lah. Kita telah meletakkan sifat yang buruk terhadap para Nabi dan Rasul. Ya, selagi dia tak baca Al-Quran. Tapi kena bagi tahulah, ini adalah kisah yang kita ambil daripada Israeliat. Kena bagi tahu. Sebab macam kalau kita baca kitab tafsir mana pun, kalau Ibn Katsir dia bagi tahu, Ibn Abbas berceritakan, boleh jadi dia ambil daripada Israeliat, boleh dia dengar daripada pendeta Yahudi, boleh jadi. Sebab mereka sentiasa berinteraksi dengan orang Yahudi. Tapi kebanyakan ulama, seperti kalau kita tengok di Syria, As-Salah Al-Fatah Al-Khalidi, kalau tuan-tuan boleh bahasa Arab pun, tengoklah video dia masih hidup lagi, lebih kurang 60 lebih tu, tua sangatlah, putih dah semua, suara dia pun dah serak-serak lah. Dia antara guru-guru macam orang-orang yang mengajar tafsir di sini, Ustaz Zahazan semua tu pernah pergi jumpa dia lah. Dr. Asri semua pernah jumpa dia, Ustaz Rizal semua. Jadi dia ni bila dia ajar, dia kata dia terus tak cerita langsung lah kisah Israeliat. Dia kata memadai apa yang Allah ceritakan, sebab itu lebih senang untuk kita terima apa yang Allah, ibrah yang Allah nak sampaikan, pengajaran yang Allah nak sampaikan. Okey. So, kita masuk kepada kisah yang nak kita sampaikan hari ini, insya-Allah. Allah kata, auzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayat keempat ayat petunjuk. Tunduk. Oh ya. Oh, saya tak tahu. Allah Akbar. Tunduk itu.
Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya secara peribadi saya antara orang yang kurang kepada perkara-perkara inilah. Sebab contoh banyak saya tahu banyak. Saya agak ahli dalam bidang ni sebab saya suka dengan orang cerita. Tapi kadang-kadang dia lari daripada apa yang sebenarnya Quran hendak turun. Quran ni sebenarnya turun untuk jadi petunjuk, tapi apabila kita baca benda ni seolah-olah dia nak menunduk orang, seolah-olah dia nak jadikan ayat pengasih. Ada banyak. Kalau nak ayat, siapa nak ayat pengasih boleh belajar dengan saya lepas ni, tapi saya boleh cerita, tak ada masalah. Saya dengar antara ayat pengasih dalam Quran ialah contoh kata kejut kalau tuan-tuan tak pernah dengar. Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Ulanglah banyak kali, nanti dia pun akan ikut. Kalau inilah cara Quran digunakan, maka rosak masyarakat. Rosak. Kalau betul ada boleh jadi merosak. Jadi saya sendiri berani mengatakan tidak keterlaluan. Saya kata it's part of sihir lah. Sihir bukan mestinya datang daripada kitab-kitab Jawa ke kitab lama. Dia boleh datang dari Al-Quran itu sendiri. Bila kita menyalahgunakan Al-Quran, maka dia akan jadilah. Dia jadi bukan sebab ayat Quran itu, dia jadi sebab apa? Allah kata aku ini menurut sangkaan hamba-hambaku. Jadi cara kita contoh orang gunakan ayat untuk lari daripada immigration atau polis, dia gunakan ayat surah Yasin, apa yang di depan kamu ada penutup semua tu kan. Itu boleh lagi kaedah-kaedah di mana bila ini lagi kelakar yang tadi tak apalah, bahasa tu perkataan tu ada makna dalam bahasa Arab. Ada perkataan kata manis taqwa kan, kata silap Zain. Jadi perkataan manis taqwa tu dibacakan ketika hendak disembelihkan haiwan supaya dia manis. Manis lah daging tu, sedap lah. Jadi kaedah-kaedah itu sebenarnya saya nak mengatakan salah total, wallahu a'lam. Untuk kebaikan macam yang kita tengok petunjuk daripada Nabi gunakan ayat ni, tak pernah ada sahabat menggunakan untuk menundukkan siapa-siapa pun, kecuali untuk perubatan ada. Yang tu tak dinafikan. Untuk ruqyah, ayat-ayat ruqyah, contoh kita baca Al-Fatihah, kita baca afala annas, kita hembuskan ke diri kita sendiri, yang itu boleh. Yang itu diajar pun oleh Nabi sebelum tidur kan, Nabi buat lapak tangan dan tiup apa tu, afala annas, semua tu apa tu Al-Ikhlas, afala annas, kemudian disabukan seluruh badan kembali yang kita sampai, yang itu diajar. Lebih daripada itu terpulang kepada kreativiti masing-masing, tapi awas dia boleh jadi salah. Saya tak berani nak mengatakan dia salah total, tapi kalau dia dah menundukkan orang lain, itu bukan. Kenapa nak tundukkan bos pula? Jahat sangat. Bagi tahu kat dia lah, bos, saya tak suka kat bos. Walau kadang-kadang sebab kadang-kadang mana kan orang guna untuk masak. Masak dia baca ayat-ayat tertentu, maka masakan dia jadi sedap. Wallahu a'lam. Nak masak sedap, nak makan sedap, masak sedap lah. Dia bukan apa, bila kita guna ayat ni untuk menundukkan orang atau apa saja, dia kadang-kadang dia berhasil, kadang tak berhasil. Dan bila tak berhasil, kecewalah kita. Tapi Quran bukan turun untuk itulah. Kalau nak diturunkan untuk itu, sepatutnya Nabi Muhammad adalah orang yang paling awal menggunakannya. Kepada apa? Kepada Abu Talib, kepada Abu Lahab. Tapi tidak, Nabi tidak menggunakannya. Sepatutnya Nabi buat. Kalau itulah kaedah dia. Contoh kita baca tapi yang lain-lain bolehlah kita ikhtiarkan doa kepada Allah supaya dilembutkan hati pun bolehlah. Kita doalah supaya betul dilembutkan hati bos kita semua. Ada hadis untuk dalam buku apa Muslim tu memang ada pun doa-doa yang Nabi ajar. Iya. Berdepan dengan orang-orang. Iya. Ada doa-doa tertentu. Tapi kita tak ambil masalah bila kita kata ayat ini untuk menunduk, ayat ini untuk masak, ayat ni Hisnul Muslimin. Dan dia boleh dapati pun PDF pun ada. Hisnul Muslimin ni perisai untuk orang Muslim. Dia ada doa-doa yang sahih daripada Nabi yang macam kita nak berhadapan dengan pengusaha yang zalim, ada. Cuma bila kita tetap ke ayat Quran tertentu, seolah-olah ada Jibril pula memberi tahu kita bahawa ayat ni untuk
ini. Yang itu jadi masalah sebab kita meletakkan suatu benda yang kita tidak tahu. Bukanlah kata nak kata salah total tu, tak berani. Tapi ada benda yang macam fasabiuni untuk orang ikut kita, salah lah tu. Ataupun manis takwa, untuk manis. Wallahualam, banyak. Boleh buat satu seminar tu. 2 hari saya confirm penuh. Wallahualam, saya tak berani lah, bukan area saya lah. Allah. Okay. Alright. Jadi apa kata tadi? Isqala Yusuf li abi. Tak kala Yusuf berkata kepada ayahnya li abi. Menarik kita tak pasti sama ada Yusuf tidak dicerita pula ada ibu atau tidak di sini. Sama ada kalau kisah-kisah sebelum ni mengatakan bahawa ibu telah meninggal dan dia ni sebenarnya adik-beradik separuh dengan abang-abang yang lain. Allahu a'lam, kita antara perkara yang didiamkan. Tapi boleh jadi tapi yang menariknya kalau ada ibu di sini, yang menariknya si anak ini mengadu kepada si bapa. Yang kebiasaannya bila dah umur bila dah boleh bercakap ni, si ayah dia jarang sikit nak layan baby yang dah bercakap. Dia suka layan yang tak bercakap. So yang tak bercakap dia lebih comel, adorable. Masa tu dia tak kisahlah angkat ke apa semua. Tapi bila dia bercakap, kita rasa macam cakap banyak lah kan. Budak ni macam cakap banyak lah kan ni. So tapi menarik, menunjukkan bahawa Nabi Yaqub alaihissalam ni seorang bapa yang sangat hebat dah. Bapa idola kita panggil. Kita nak belajar daripada Nabi Yaqub. Sebab apa? Kadang-kadang nama Nabi Yaqub ni diburukkan. Of course ada orang putih pun, saya tak ingat nama dia. Dia tulis buku pun dan dia petik pun daripada Bible sedikit yang mengatakan bahawa ini berlakunya kepincangan dalam keluarga Nabi Yaqub ni disebabkan Nabi Yaqub ni sendiri orang yang pilih kasih terhadap anak-anak dia. Maka dia mengatakan bahawa itu sebabnya berlaku. Jadi apabila kita sebagai orang Islam, kita nak meneliti benarkah seorang Nabi Allah boleh jadi macam ni. Itu satu sikap kita terhadap Nabi. Kita tidak menolak bahawa Nabi-Nabi ni ada sifat kemanusiaan. Tapi yang kita sedang menceritakan ini adalah soal pentadbiran. Kalau kita kata Nabi Yaqub dia tak berlaku adil, maksudnya kita telah mempersoalkan keadilan Nabi Yaqub. Kalau lah dia tak boleh handle keluarga dia, bagaimana dia nak handle orang-orang di luar? Dia punya target dakwah dia. Jadi kita telah ragu-ragu kepada pentadbiran Nabi Yaqub dan sifat sebagai nabi dia maksum. Kalau kita kata dia sedih sampai mata dia buta, tak apa. Itu berkait dengan emosi. Kalau anak-anak dia jadi jahat ke apa, biasa. Sebab apa? Memang di dalam Quran diceritakan pun Nabi Nuh, si anak dia tak ikut dia. Yang kita ceritakan ni kisah salah anak-anak. Tapi kalau dalam surah lain, dalam kisah Nabi Ibrahim, kisah bagaimana bapa yang tak ikut Islam. Ada juga kisah penghilang bapa juga. So Islam ni adil lah, tak ada kata hantam anak je. Dan kisah lain ada juga. Jadi yang kita nak lihat, kalau melalui yang seorang Mak Saleh ni dia buat kajian, dia kata masalah kepada anak-anak yang menentang ni sebab apa? Salah pentadbiran daripada bapa dia. Apa yang dia kata itu benar, tapi apa yang dia menisbahkan kepada Nabi Yaqub perlu dikaji semula lah. Yang itu perlu kita lihat, dan insyaAllah kita akan lihat selepas ni adakah benar dakwaan tersebut. Tapi memang berlaku pada masyarakat, kadang-kadang kita pelik. Ada seorang mak ayah ni, bila dia anak dia ramai, ada anak dia yang favourite, ada anak yang dia tak favourite. Itu biasa, normal. Tapi jangan ditunjulkan. Of course bila kita ada anak, akan ada anak yang kita sayang lebih, ada anak yang kita rasa kurang sikit, yang ni macam melawan sikit. Tapi kita tak tunjulkan di depan-depan lah. Sebab kadang-kadang ada orang yang memang tidak menerima kehadiran anak dia, seolah-olah dia bukan keluar daripada perut dia pun. Ada berlaku pun kalau kita baca kepada masyarakat, kita banyak membaca, kita lihat kepada apa yang berlaku di masyarakat. Orang tak mengaku anak dia. Dia rasa macam ini anak yang, kalau tengok drama Melayu lah cukup lah, ini anak bawa sial lah apa semua. Inilah membawa buruk kepada penyakit, membawa buruk kepada keluarga. Yang itu berlaku pun dalam masyarakat. Tapi untuk kita menisbahkan kepada Nabi Allah Yaqub, kita kena hati-hatilah. Jadi kita lihat, kalau di sini kita lihat bahawa Nabi Yaqub ini sangat favorite lah. Semua orang nak dia. Abang-abang pun nak dia. Sekarang ni kita tengok bila Yusuf mimpi, dia pergi jumpa ayah dia.
kita ini soal Al-Quran nak ajar bila anak nak datang kepada kita bercerita, maknanya ada benda penting. Tapi saya pun antara orang yang gagal adalah saya juga. Kadang-kadang anak datang ketika kita sedang busy, saya pass lah kat assistant saya, AKA wife kan. Selalu gitu, kita pass. Sedangkan saat-saat begini mereka adalah sedang membentuk siapa yang hendak mereka percaya. Ini sangat kritikal. Kalau kita gagal ketika mereka sana ni, maka dia esok bila sekolah dia akan cari orang yang lebih dia percaya. Itu berjaya Yakub sebagai seorang ayah. Dia kata apa? Izqala Yusuf li abi. Dia kata ke ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu, sungguhnya aku lihat, ahada asyara, 11 kaukabahu wasyams, bintang dan matahari. Setengah ulama kalau zaman moden ni dia kawakib ni dia tafsirkan sebagai planet. Planet, dan kalau dahulu klasik bila kawakib dia tafsirkan sebagai apa? Bintang-bintang yang besar. Bintang-bintang yang besar. Zaman sekarang kita planet lah. Kebanyakan bila kata kawakib ni kita kata planet. Wasyams, dan matahari. Wal qamar, dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Dan aku lihat kepada mereka semuanya bersujud. Lihat apa yang Nabi Yusuf cuba sampai kepada ayah dia, benda yang remeh sebenarnya dari segi pandangan orang biasa. Bayangkan kita tengah busy, anak kita datang, ayah nak tahu tak semalam kita mimpi ni? Aku tengah fikir nak bayar bil elektrik ni, kau nak cerita mimpi kau. Apa-apa lah. Kita cakap kat mak, tak pun kita bagi dia aiskrim. Pergi ambil aiskrim dalam ni. Yang kita punya tak bagi selama ni. Kita sendiri melanggar kita punya disiplin. Jangan makan aiskrim pukul 11 malam. Tapi sebab dia ganggu kita 11 malam, kita berkata, pergi makan aiskrim. Sebab apa? Kita anggap anak-anak ni dia apa yang dia sampaikan tidak penting lah. Ini yang nak disampaikan surah Yusuf. Dia memang banyak berkenaan dengan cara kita menguruskan keluarga lah. Menguruskan keluarga dan kehidupan. Safe boleh? Sampai 11 Okey. Tuan-tuan okey? Alright. Okey, so ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguhnya aku lihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku lihat ra'aituhum li sajidin, dan aku lihat kepadaku semuanya bersujud. Okey, saya ingin petik sikit apa yang Norma Alihan komen mengenai ayat ni. Dia kata daripada ayat ini kita boleh lihat bahawa yang menceritakan ini adalah seorang anak kecil. Dia kata macam mana dia tahu, macam mana orang boleh tahu, orang yang belajar linguistik ni dia tahu, sebab pengulangan perkataan inni ra'aituhum dia ulang berkali-kali, menunjukkan bahawa orang yang selalu mengulang perkataan ni biasanya anak-anak lah. Kalau tidak sepatutnya dia cakap je isqala Yusuf li abi ya abati ini ra'aitu ahadukum asyara kawkaba wasyam wal qamara li sajidin. Mereka semua sujud pada aku. Yang itu boleh digugurkan pun tak ada masalah. Tapi dia cakap juga menunjukkan yang cerita ini adalah anak kecil. Ini cuma satu pandangan sahaja. Saya cuma membawa pandangan normalihan sajalah. Dia boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tapi berpandangan yang sangat menarik lah. Dia ulang sampai dua kali. Wallahu a'lam. Tapi apakah tindak balas dia? Apa yang dia lihat? Dia lihat ada 11 bintang. Dia ada lihat matahari dan bulan. Dia punya nanti terjemahan dia akan, takwil dia akan diceritakan sebentar nantilah. Ataupun last nanti kot. Macam tak tahu je cerita ni. Okay, so dia jawab ayah dia, qala ya bunayya. Bila bahasa Arab dia kata bunay, dia boleh jadi ya bunay ni maksudnya anak kesayangan. Ya bani boleh jadi, ataupun kita ya ibni boleh jadi ya wahai anakku saja. Orang Arab kalau dia marah dia panggil ibni Asad. Oh anak singa dia panggil. Maksudnya dia marah lah. Ya je. Okey, sebenarnya adakah benar bahawa saudara Yusuf atau tidak, atau betulkah bapa dia ambil perhatian yang lebih? Sebenarnya biasalah macam puan cakap, betul lah. Anak kecil
Anak kecil dia akan diberi perhatian lebih daripada orang lain. Takkanlah dah umur besar panjang nak kena dukung lagi. Kita pun tak larat kalau mak kita nak dukung kita selalu kan. Malu depan orang kan. Saya ada anak kawan saya cerita anak dia belakang masa dah masuk jam 1 2 dukung pergi sekolah, tapi depan ayah jangan turun lah, malu nanti orang nampak lah. Dia pun rasa malu. So itu yang saya dengar dari Ustaz Azrizal ni, pelik sebenarnya abang-abang Nabi Yusuf ni. Kita tak tahu apa sebenarnya yang bermain dalam fikiran mereka. Sebabnya tak, Nabi Yaakob ya abang-abang tu. Kenapa abang-abang tu bersifat sangat pelik? Kalau dah 11 orang anak, maksudnya abang yang paling tua boleh jadi 40 tahun. Selalunya 40 atau 41. Isteri saya 9 orang adik-adik. So abang yang paling tua kami ialah 40 lebih, 41, 42 macam tu. Maksudnya boleh taklah pangkat abang lah untuk saya. Banding dengan adik yang paling bongsu lebih kurang 20 macam tu je. Maksudnya 20 years beza. Dan patutnya sebagai orang yang normal dia pula boleh jadi bapa untuk anak dia, untuk adik dia. Jadi kenapa menimbul yang ni? Mungkin agaknya Yaakob ni terlampau ayah yang sangat baiklah kot. Memori dia kita andai kan. Memori dia kecil lah, aku masih lagi nak, sekarang dah ada. Mungkin. Ataupun ada benda-benda lain yang Allah tak ceritakan. Cuma dalam pandangan-pandangan kita tafsir mengatakan sebab dia ni adik-beradik separuh, half brothers ke apa, Wallahu a'lam. Kalau kita tengok, kalau tuan-tuan tengok kartun, dia ada kartun Arab punya, memang sangat best lah. Dia tambah lagi cerita-cerita tu, dia penyedap Ajinomoto dia. Tapi memang menarik sebab kisah Nabi Yusuf ni, dia memang boleh buat story dan kita boleh create lagi. Dia punya kita boleh meliarkan kita punya akal, tapi dia akan jadi jauh lah. Itu yang Hollywood buat. Hollywood yang mana yang bagi dia lompang-lompang kat sini, akhirnya dia menjauhkan daripada apa yang Allah nak sampaikan kepada kita lah. Dia akhirnya jadi kisah cerita lah yang tidak ada manfaat. Apa dia? Dia macam larang lah. Dia lalai lah. Dia menjauhkan. Tapi sebenarnya dia menyedapkan cerita. Kalau kita tengok dalam kitab tafsir pun, Ibn Abbas pun cerita tambah. Bila dia cerita bila dibuang dan pergi, nanti tambah lagi Ibn Abbas cerita lagi. Tak, sebenarnya abang-abang dia duduk 2-3 hari, feed him, bagi dia makan. Menarik. Jadi dia tambah. Tapi jadi dia lari daripada kesuraman cerita tu. Nampaklah abang-abang ni sebenarnya baik, bagi makan. Saya tak rasa dia buat macam tu. Saya sama pendapat seperti mana Abu Yahamka rahimahullah ta'ala. Kami tak menolak, macam pernah jumpa je. Saya tak pernah menolak bahawa kemungkinan benda tu berlaku, tapi apa yang Quran cerita itu memadai. Sebab apa? Dia menampakkan kejahatan dari abang-abang ni. Sebab apa? Bila kita lihat dalam Quran, dia tak cerita pun. Terus dia kata waktu pagi tu keluar, petang tu balik menangis dah. Buaya-buaya tu semua menangis. Air mata buaya kan. Tu saya ambil daripada Ustaz Rizal, dia buat. Right. Okey. Wallahu a'lam. So dia kata apa? Qala ya bunai, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, mereka akan buat tipu daya kepadamu lah. Ataupun kalau dalam terjemahan dia buat kurungan lagi, untuk membinasakanmu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia. Jadi ayah dia tak kata jangan kau cerita ke abang-abang kau semua, abang-abang kau tu semua memang jahat. Tak, dia tak cakap tu. Kita kena tengok penggunaan bahasa. Tidak ada sebarang tuduhan yang buruk. Cuma dia kata apa? Mereka akan buat tipu daya. Sebab apa? Ini menunjukkan bahawa Nabi Yaakob ni seorang yang sangat observe lah. Dia observe anak-anak dia. Kita semacam tu. Jadi parents sebenarnya kita kena observe apa sebenarnya anak-anak kita. Kadang-kadang saya pernah mengajar. Kadang-kadang mak ayah dia delusion. Tengok anak saya baik. Tak, memang anak kau baik depan kau. Dia selalu berlaku. Saya maaf cakap. Tapi sebenarnya kita kena observe lah. Tapi ada juga mak ayah yang dia memang cakap
kita mantau anak kita macam ni. Betul je. Ada yang jadi macam tu, yang bagi yang green light yang sangat menyebabkan kita jadi monster. Taklah. Tapi itu ada orang yang observe dengan anak-anak, ada yang bersifat delusionary lah, dia delusion, dia anggap begitu. Tidak dengan Nabi Allah Yaqub ni, dia tahu apa yang berlaku. Jadi dia kata jangan cerita. Tapi dia tak kata jangan cerita kat abang-abang, dia kata jangan cerita kat saudaramu, including adik bongsu yang kita kenali sebagai Bunyamin tu. Nama dia tak ceritakan dalam Quran, tapi kita pinjamlah nama dia, nama Bunyamin tu. Ambil nama tak ada masalah, saya rasa. Jadi dia kata jangan cerita. Kenapa jangan cerita juga dekat adik tu? Sebab selalu budak kecil dia susah nak simpan rahsia lah. Takut dia buat lagu-lagu ke, Yusuf nampak bintang ke, nanti dia nyanyi ke, sambil bersiul-siul, nanti apa Yusuf nampak bintang. Tak, ayah cakap macam ni, habis keluar. So jangan cerita kat siapa pun. Kita kalau orang cakap simpan rahsia, kita cerita boleh. Kau nak tahu tak, tadi dia cerita kat aku, tapi kau jangan cerita kat siapa-siapa. Lepas tu dia akan sampai lagi, habis satu. Kalau kata editing, satu editing lah cerita lah. Lalas ada siapa pun yang tak tahu, semua tahu. Tapi semua anggap macam buat semua macam masih lagi rahsia. Tapi tak, sebenarnya yang ini memang dia kata jangan bagi tahu siapa. Jangan update dalam Facebook pun. Tak, dia tak kata macam tu lah. Kita suka kan? Tak, dia tak buat macam tu. Sebab apa? Sebab kata Nabi Allah Yaqub ni, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sebab apa? Syaitan ni itu musuh yang nyatalah. Mubin kita tahu tadi apa? Alkitab mubin, kitab yang nyata. Maka antara penyataan yang diletakkan dalam Islam bahawa dalam Quran bahawa musuh yang paling nyata ialah syaitan. Tidak lepas syaitan ni dalam setiap apa yang berlaku, sungguh pun dia datang dalam keluarga yang mulia sekalipun. Kalau tak silap dalam hadis Nabi apa? Bila Nabi Muhammad menceritakan mengenai Yusuf, dia kata apa? Ayahnya baik, ayahnya. Maksudnya mengiktiraf keluarga Nabi Yusuf ni sebagai keluarga yang baik, yang datang daripada apa? Jalur Ibrahim alaihissalam, kemudian turunnya Ishak kepada Yaqub kan. Yaqub turunlah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi keluarganya semua adalah jalur Nabi. Jadi dia tidak memungkin, syaitan ni tidak akan membiarkan keluarga mana pun. Setakat ustaz, setakat ada serban, setakat ada janggut, tak ada. Kita tak terlepas daripada sebarang dugaan. Sebab apa? Keluarga Nabi pun dia masuk. Pembunuhan yang pertama pun datang daripada keluarga Nabi juga, keluarga Adam alaihissalam, manusia yang pertama juga. Jadi dia takkan lari daripada sebarang godaan itu. Jadi kalau kita kata keluarga aku bermasalah lah, kenapa lah? Agaknya kerana dosa-dosa aku. Dan kita kata, ya Allah, apalah dosa aku sehingga kau kurniakan aku anak macam ni. Kita marah Allah pula. Kalau Allah nak ambil tindakan terhadap setiap dosa kita, maka tak terbangunlah kita. Sebab kalau Allah nak kira satu-satu, banyak yang Allah biarkan menyebabkan kita bermahajari rela di bumi Allah ni. Sebab apa? Banyak yang Allah maafkan, Allah tutupkan aib kita semua, Allah ghafar, Allah tu menutup segala kejahatan kita, maka menyebabkan kita kadang-kadang lupa. Sedangkan sebenarnya ujian itu bukan makna bahawa dosa tu dosa, bukan makna Allah nak memburukkan kita, membalas amalan kita. Bukan mesti setiap benda ada hukum karma, tidak. Sebab hukum karma ni menunjukkan bahawa kalau kau buat jahat, kau kena balik. Sebenarnya bukan semua itu. Kadang-kadang yang apa Allah datangkan musibah itu, yang sikit-sikit itu untuk menghapuskan dosa, atau untuk mengingatkan kita bahawa kita ni hamba dia yang lemah lah. Maka syaitan itu akan ganggu mana-mana manusia, tidak kisah dia datang dalam keluarga apa pun. Maka di sini seorang ayah itu Nabi Yaqub alaihissalam, dia aware of this, dia tahu perkara ini akan berlaku, maka dia rasa macam jangan ceritalah. Sebab apa? Dia antara nabi yang boleh takwil mimpi. Kemungkinan Nabi Yaqub ni pun boleh menakwil mimpi lah. Jadi kita nak bincang sedikit mengenai mimpi. Mimpi ni menarik. Dalam masyarakat kita, mimpi ni boleh jadi sumber wahyu kadang-kadang. Bahkan kadang-kadang dia mengatasi sumber wahyu tu sendiri. Dalam Quran tak menolak tu. Dalam hadis Nabi ada kata apa? Mimpi ni ada 3 jenis. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Antaranya mimpi
Pertama adalah jenis bisikan hati. Alamak, terjemahan. Apa maksud bisikan hati? Kadang-kadang hari-hari kita main Tetris kan, Tetris ke apa, ataupun orang suka main gitar ke apa, dalam mimpi dia akan buat benda yang sama. Saya pertama kali saya belajar bahasa Arab, masa tu saya baru kahwin dengan isteri saya. Itu paling kelakar lah pernah berlaku dalam hidup saya. Saya sebut perkataan Fathah tengah tidur, nak keluarkan dia punya makhraj huruf tu. Waduh, dia sangat memalukan. Sebab apa? Dia boleh masuk dalam mimpi. Itu masuk bisikan hati. Kadang-kadang benda yang kita terlampau ingat, kadang-kadang kita tengok movie cerita hantu apa, kita baca novel dengan penuh emosi, dia akan menjelma dalam mimpi kita. Kalau dari segi saintifik, dia apa? Gerakan otak kita berfikirlah ketika kita sedang tidur. Saya baru baca sikit-sikit, wallahualam betul tak kajian, dia kata mimpi yang terbaik ialah kita tak ingat bermimpi tu. Sebab apa? Sebab kita dalam keadaan rest yang betul lah. Oh, sorry. Alamak, bunyi anak tak. Cek, lupa nak silence. Okey, apa tadi saya kata? Sebab bila Nabi kata bisikan hati, nak apa benda yang kita terlampau ingat, terlampau sedih, dia boleh masuk dalam mimpi. Sebab tu kadang-kadang orang mimpi arwah mak dia datang balik, orang mimpi bapak dia datang balik. Sebab apa? Dia terlampau memikirkan perkara itu, maka dia menjelma dalam mimpi. Itu jenis yang pertama. Nanti kita kena ada tak mimpi yang benar atau tidak, sebentar lagi kita bincang. So yang kedua adalah mimpi yang datangnya daripada apa? Ditakuti syaitan. Maksudnya syaitan datang ganggu mimpi dia. Dan dikatakan dalam hadis Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW juga antara orang yang pandai menakwil mimpi. Ini Nabi. Dan apa dia menakwil mimpi? Pagi-pagi dikatakan dia akan takwil lah mimpi sahabat-sahabat dia. Kalau sahabat dia cerita. Sebab tu kita tahu azan pun datang daripada mimpi juga. Boleh jadi syariat apabila di-endorse oleh Nabi. Tapi kita boleh tak? Kita tak boleh. Sebab Nabi sekadar habis kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu mimpi juga part of wahyu juga. Dan dalam hadis kata silap, sebahagian daripada wahyu itu masih ada, itu mimpi lah. Nanti kita cerita macam mana nak menguruskan mimpi pula. So ditakuti syaitan, maksudnya syaitan datang ganggu. Kadang datang dalam bentuk ular ke apa. Of course ada orang kata kadang-kadang dia boleh jadi disihir, tapi boleh juga kadang-kadang just memang syaitan datang nak takutkan kita je. Jadi ada, sebab tu sebelum tidur ada adab dia. Contohnya kita ambil wuduk, kita baca Wallah falak anas semua, kita sabu ke seluruh badan, kita baca ayatul kursi, kita baca doa sebelum tidur. Jadi itu sebab untuk mengelak perkara-perkara sebeginilah. Dan yang ketiga lah, yang ini yang sangat digemari. Maaf. Silap. Khabar gembira dari Allah, kata Nabi. Khabar gembira. Ada khabar gembira daripada Allah. Boleh tak? Ada tak mimpi yang benar? Ada mimpi yang benar. Mimpi yang benar adakah untuk orang Islam saja? Tak. Mimpi yang benar boleh juga datang kepada hamba Allah yang bukan Islam sekalipun. Boleh. Buktinya dalam surah nanti kita akan lihat orang dalam penjara pun bermimpi dan mereka bukan Islam. Kita tengok raja dalam kisah ni pun kat Mesir, dia pun bermimpi dia bukan Islam. Dan dikatakan, wallahualam tak cerita dalam Quran, mungkin tak cerita dalam Quran atau saya terlepas pandang, diceritakan bahawa Fir'aun juga bermimpi bahawa tahta dia akan dirampas. Bahkan kita tidak menolak bahawa mimpi ini boleh jadi benar kepada orang Islam dan juga bukan Islam juga. Bahkan apabila Nabi hendak menjadi Nabi, dalam hadis riwayat Bukhari awal-awal tu, kitab Wahyu tu, diceritakan bahawa kenabian Nabi ni pun diketahui oleh para ahli nujum juga. Mereka kata, ada Nabi akan lahir. Kita pelik, kenapa? Tak, sebab cerita pasal Nabi nak jadi Nabi ni hebat sampai dia diketahui oleh yang dark side pun tahu juga. Boleh tak guna perkataan macam tu?
So bagaimana nak mengurusi mimpi? So syarat pertama adalah mimpi baik boleh cerita. Nabi bagi tahu kita mimpi baik boleh cerita. So kalau tuan-tuan, puan-puan saya tak nak cerita tuan-tuan, puan-puan mimpi kahwin, isteri puan-puan kahwin lagi satu, terpulang. Kalau puan-puan rasa itu baik, cerita kat orang. Suami kahwin lagi satu, cerita kat orang. Maksudnya mimpi, bang, semalam yang mimpi abang kahwin satu lagi lah. Alhamdulillah. Tapi kalau rasa tu musibah, ludah 3 kali. Biar ludah kat muka suami sudah lah. Dia Nabi ajar kita buat macam ludah. Kalau rasa tu mimpi ngeri sangat, bangun terus semayang. Ya Allah, lindungilah aku dari mimpi ni. Memang sahih. Buat, maksudnya kita buat macam ludah, macam dan kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik dia ceritakan hadis, kita bangun dan kita solat. Dan Nabi kata jangan cerita mimpi kamu itu tidak akan dapat mengapa-apakan kamu. Maksudnya risaulah, suami tuan-tuan takkan kahwin lagi satu. Itu cuma mungkin kerisauan hasil daripada bisikan hati. Tapi kalau rasa yang baik, cerita. Itu satu tips yang saya berilah. Okey. Kalau dia mimpi buruk, jangan cerita. Kalau mimpi baik, boleh cerita. Cumanya bila kita lihat dalam kisah ini, yang Nabi Yusuf mimpi ni baik atau tidak? Baik. Mimpi tu baik. Tapi Nabi Yaakob tak bagi cerita. Kenapa? Sebab kadang-kadang mimpi yang baik pula juga boleh mendatangkan fitnah. Contoh apa? Ada mimpi yang baik, iaitu kita mimpi jumpa Nabi. Tengok dah betul, dia pun tak cakap benda-benda yang merapu. InsyaAllah, wallahu alam, insyaAllah mungkin itulah, dengan izin Allah mungkin itulah Nabi. Kita pun seronok. Tapi bila kita cerita kat orang, dia boleh jadilah lain. Orang pun datang jumpa kita minta fatwa. Orang pun datang kita pergi jampi anak dia air. Macam-macam lah. Orang pun jadi tiba-tiba kita jadi alim ulama pula kat dalam kampung tu. Padahal kita Iqra 3 pun tak lepas lagi. Boleh cerita, tak masalah. Dia cerita dia benda gembira. Tapi kalau kita tahu impact dia besar kepada masyarakat, dia boleh mendatangkan fitnah, maka lebih baik kita diamkan. Ataupun dia boleh mendatangkan riak dalam diri, maka dia lebih baik kita diamkan. Iaitu Nabi tak cakap lah. Tapi kita reply, cerita orang yang rapat boleh. Tapi kalau mimpi buruk, jangan cerita langsung. Sebab apa? Dia memang tak bagi manfaat pun. Dan kita tapi kita yang suka kita cerita. Nah, kita kata mimpi gigi hilang. Tu tanda ada orang nak mati dalam masa 40 hari lah. Dia buat kira-kira lah. Saya selalu kat mimpi dulu gigi hilang, rasa sedih kat bila bangun tengok kat cermin ada lagi, alhamdulillah. Setakat ni kira Hasif masih ada lagi. Mimpi balik masa sekolah lah mimpi ngeri, dan saya akan cerita kat orang. Mimpi pakai baju sekolah, tetap pergi sekolah. Sedih. Jadi itu yang kriteria Nabi letakkan. Ini 3 jenis mimpi. Ada yang bisikan hati, ada takut, ada yang khabar gembira. Jadi yang paling penting untuk kita umat Muhammad SAW untuk letak ialah mimpi, ada mimpi yang benar. Cumanya dia tidak boleh mengubah syariat. Sebab kadang-kadang masalah dengan hadis itu sendiri ialah bila kita baca hadis itu, dia kata siapa yang melihat aku, maka dia akan melihat aku dalam keadaan yaqazah. Satu lagi hadis yang lain, maknanya aku akan melihat aku dalam keadaan jaga. Maka timbulnya fahaman-fahaman yang mengatakan bahawa kita boleh nampak Nabi dalam keadaan jaga. Dan ada hadis lain yang perkataan yaqazah tu digugurkan. Tak ada. Jadi ulama berselisih pendapat, ada ke tidak ada pendapat tu. Mungkin ada tambahan, silap tambah ke. Tapi bagi yang menjelaskan bahawa yaqazah sini maksudnya, Nabi kata siapa yang mimpi aku seolah-olah kau melihat aku ketika jaga lah. Maksudnya betul lah, aku memang datang dalam mimpi kau. Itu yang pertama, pendapat yang pertama. Kedua mengatakan bahawa ada juga ulama kata tak, mungkin juga dia bermakna kalau kau mimpi aku sekarang, mungkin satu hari nanti kau jumpa aku betul-betul pada ketika Nabi masih lagi hidup. Wallahu a'lam. Tapi apapun kita elakkan dah orang kata fahaman-fahaman yang pelik lah. Contohnya nanti kita rasa Nabi datang, Nabi Khidir pun datang. Kita takut yang datang tu syaitan, ataupun takut dia jadi kita punya halusinasi sendiri. So bagaimana kita nak mengurusi mimpi apabila kita mimpi satu perkara? Kalau kita mimpi Nabi sekalipun,
ia tidaklah menjadikan kita alim ulama. Dia tidaklah menjadikan tiba-tiba lah sekali you are the chosen one ke tidak. It's just a khabar gembira. Alhamdulillah dapat jumpa Nabi, mengubat kerinduan sikit. Itu je lah. Itu saja fungsi dia. Dan juga dia juga boleh jadi petanda kadang-kadang. Contoh kita mimpi bus accident, jatuh. So kita kata aku tak lagi lah, tak naik lah. Lalas tengok betul-betul bus accident. Oh alhamdulillah, Allah selamatkan aku. Dalam kadang ada Allah tentukan bahawa kita tak naik bus, ataupun kita mimpi satu hari aku dapat 8A ke 9A, aku dapat kereta, dapat betul, alhamdulillah, mimpi jadi nyata. Tapi adakah dia mengubah keadaan? Tak. Dia tetap akan berlaku juga. Sebab tu bila sebab tu Nabi kata mimpi ni dia tak mengubah apa-apa pun. Dia mimpi buruk mimpi buruk tu dia tak mempengaruhi pun. Sebab apa? Contoh orang dalam penjara, bila kita sampai nanti kepada kisah tu, dia cerita mimpi dia. Nabi kata kamu akan keluar, Yusuf kata dia akan keluar, Nabi Yusuf kata keluar. Dia tak mencepatkan dia keluar pun. Cuma dia tahu je lah, aku akan keluar, aku akan keluar. Yang satu lagi yang kesian yang tu lah, yang seorang lagi elok-elok, dia tak tahu dia akan mati, dia tahu dia mati. Setiap hari dia duduk ingat-ingat, dia happy ke? Aku mati apa ni? Tak, dia akan hidup dalam keadaan murung. Sebab tu tidak digalakkan cerita kisah duka kita. Suruh orang tahu mimpi, takut-takut ia adalah satu benda yang kita tak nak dengar sebenarnya. Kau nak tahu tak, nanti kau akan kena langgar dengan ni Final Destination 1 kan? Semua dia ketakutan, hidup dalam ketakutan. Yang itu satu Nabi kata jangan cerita. Kalau dia berlaku, dia akan berlaku. Kalau dia tak berlaku, dia tak berlaku. Dia memang akan masuk dalam qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu mimpi-mimpi ni kita berpadalah. Kita menolak pun tidak, kita terlampau mengambil perhatian pun tidak. Dan paling penting, dia tidak boleh menjadi sumber wahyu, kecuali lah kalau kita ni Nabi. Nabi Muhammad memang dapat mimpi, Nabi Yusuf pun dapat mimpi. Dan dia wahyu pun dapat melalui mimpi. Sebelum dalam kitab Bukhari sendiri pun, sebelum Nabi dia jadi Nabi, dia selalu dengar bunyi loceng. Dia selalu dengar dalam hadis riwayat Bukhari. Sebelum dia dapat wahyu, dia selalu dengar. Maksudnya itu pertanda dia akan jadi Nabi. Dan Nabi pun mimpi pun dia nampak, bila Nabi pun dia mimpi dia nampak Nabi Isa alaihissalam. Dalam hadis cerita pun dibasahkan rambut Nabi Isa tu macam iklan shampoo tau. Nampak air tu jatuh ke dalam dia. Kalau dia keluar boleh jadi model tadi. Dan hadis tu ceritakan Nabi nampak. Maksudnya mimpi tu benar. Dia boleh jadi sumber wahyu. Contoh azan. Nabi cerita, oh betul, semua orang pun mimpi dapat bunyi azan semua. Kemudian Nabi endorse, yes, itulah kita akan gunakan. Allahu Akbar tu. Sebab apa? Mimpi Nabi tu benar. Sebab azan tu datang dalam bentuk mimpi. Sahabat seorang mimpi, dia ceritakan Nabi, sahabat lain pun bermimpi yang sama juga. So Nabi takrir mimpi tu. Maksudnya Nabi endorse mimpi tu betul, dia datang daripada Allah. So lakukan. Seakan orang fikir nak pakai horn ke, dia nak ni. Last sekali itu style orang agama lain. Last sekali kita panggil nama Allah berdasarkan mimpi, tapi dia endorse oleh Nabi. Tapi kita tak boleh. Kita kata sampai peringkat tinggi, sebenarnya cara solat yang benar ialah begini. Ataupun datang kau tahniah, anda telah sampai peringkat tinggi, tak perlu solat lagi. Ketahuilah itu adalah sama ada angan-angan kosong ataupun datang daripada syaitan. Lanatullah. Okey. So dia kata apa? Jangan cerita kepada saudaranya, mereka akan buat tipu daya untuk binasakan musuh-musuh syaitan, itu musuh yang jelas bagi manusia. Tapi dia terus bagi tahu ini adalah petanda sebenarnya. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wilil ahadits. Dia kata dan demikianlah Tuhan memilihmu dan mengajarkanmu sebahagian daripada takwil mimpi. Sama ada ini perkataan Yusuf sendiri atau ini adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wilil ahadits. Dan mereka Tuhan memilihmu untuk menjadi nabi dan mengajar kamu sebahagian daripada takwil mimpi. Wa yutimmu ni'matahu alaik apa tu? Dan menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepadamu. Wa ala ali Yaqub,
dan kepada keturunan Yaqub, kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Dan juga apa, menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yaqub sebagaimana telah disempurnakan nikmatnya kepada kedua yang orang datukmu sebelum itu, iaitu Ibrahim dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Apa maksud daripada ayat ini? Maksudnya Nabi Yusuf juga akan menjadi nabi juga. Allah sempurnakan nikmat keluarga Yaqub ni, keluarga Ibrahim ni, menjadikan dia nabi juga. Menarik. Sebab Nabi Ibrahim sendiri dia ada doa untuk apa di Mekah tu, supaya dia datang ada keturunan yang akhirnya menjadi nabi kan. Dia doa dia lama tu. Doa dia berapa ratus tahun kita tak tahu, tapi Allah makbulkan bila? Itu zaman Nabi Muhammad. Tapi rentetan itu ada juga keturunan-keturunan yang datang daripada baginda sebagai apa? Merealisasikan doa dia tu, nak sampai kepada ada orang yang akan jaga Mekah tu. Itu menunjukkan kadang-kadang kita lihat doa tu sekarang, tapi Allah akan makbul kemudian. Itu dia. Surah Yusuf mimpi ketika dia kecil, tapi dia dapat jawapan tu nanti bila dia dewasa tu. Menunjukkan ada benda yang Allah tangguhkan, sebab Allah tetapkan untuk kita lalui satu liku-liku yang sampai kepada benda tu. Kenapa Allah nak cerita kisah Nabi Yusuf ni? Sebab begitulah Nabi Muhammad pun, dia nak datang sampai kepada menyebarkan Islam tu bukan dalam satu hari, bukan 2 hari. Dia menyampaikan kepada banyaknya siri-siri peperangan pun, banyaknya kesusahan yang kita perlu lalui, barulah kita sampai kepada tu. Sebab kita jalan yang lurus bukan semestinya lurus straight. Ada orang straight, ada orang dia terpaksa lalui jalan yang penuh berliku. Contoh seperti Nabi Allah Yusuf nanti nak sampai kepada takwil mimpi dia kena melalui macam-macam. Kalau dia orang yang tak bersyukur kepada Allah, dia akan kecundang awal lagi dah. Bila dia kecundang, mungkin kat perigi tu selamat, mungkin dia kecundang ketika dia digoda isteri Al-Aziz tu. Sebab dia ada satu godaan yang hebat. Sampaikan Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala ada sifatkan Nabi Allah Yusuf ni kesempurnaan kesabaran dia sampai peringkat yang sangat tinggi dah. Dia kata, kenapa? Nanti kita akan cerita kenapa Ibn Taymiyah komentarkan sebagai orang kata tertinggi sekali kesempurnaan kesabaran Nabi Yusuf alaihi salam. Sebab sabar tu ada 3 kan. Sabar daripada musibah, sabar menghadapi kebaikan, dan sabar dalam apa? Mengawal syahwat. Apa yang kita sukakan, apa yang kita sukakan dalam diri kita. So demikianlah Tuhan memilihmu, yakni untuk jadi Nabi, dan ajar kamu sebahagian daripada takwil mimpi. Itu antara mujizat Nabi Yusuf ialah dia boleh takwil mimpi, dan sempurnakan nikmat kepadamu dan kepada keluarga Yaqub sebagaimana telah disempurnakan nikmatnya kepada kedua orang datukmu sebelum itu, iaitu Ibrahim dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhan Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. So ini menunjukkan bahawa peringkat tertinggi adalah menjadi seorang Nabi dan Rasul lah. Dia tidak ada peringkat yang lagi tinggi daripada itu. Wali Allah pun tidak boleh melawan peringkat tingginya Nabi, pangkat Nabi dan Rasul. Sebab tu dia tak boleh apa saja mimpi, dia tak boleh override daripada wahyu. Dia mesti datang daripada Nabi atau Rasul. Wallahu alam. Kita rehat sekejap, nanti kita sambung balik insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.